Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, rakyat bakal menikmati kemudahan jaringan perhubungan yang lebih baik di kawasan utara Sarawak setelah kerajaan meluluskan pelaksanaan fasa 2 projek Sarawak Sabah Link Road SSLR dan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu projek-projek tersebut bakal menghubungkan Miri, Limbang serta Lawas dan seterusnya ke Sabah melalui 2 pilihan jaringan jalan raya. Pengguna jalan raya dari Miri ke Limbang dan Lawas boleh melalui negara Brunei Darussalam menggunakan laluan projek LTB sepanjang 96 km yang bakal ditambah baik kepada 2 buah lorong 2 hala. Bagi mereka yang tidak mahu melalui negara Brunei Darussalam, mereka boleh menggunakan jajaran fasa 2 projek SSLR sepanjang 326 km yang merupakan kesinambungan fasa 1 dan projek SSLR dari Simpang Gelugus ke Long Lopeng sepanjang 77 km. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pembukaan Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak Seksyen Pujut bagi pakej kerja 11 WPC 11 di perkarangan Permai Mall di Miri pada Ahad. Perdana Menteri menjelaskan projek bernilai 10.62 bilion ringgit itu bakal membolehkan masyarakat terutamanya di Miri, Limbang dan Lawas menikmati jaringan jalan raya yang lebih baik, selamat dan selesa pada masa depan. Mengulas lanjut, beliau berkata dengan penelitian teknikal yang kini berada di peringkat akhir, kerajaan komited untuk memulakan pembinaan fasa 2 projek SSLR dan projek LTB seawal tahun 2023 dengan tempoh pembinaan selama 3 hingga 5 tahun. Fasa 2 projek SSLR khususnya akan memberikan manfaat kepada penduduk tempatan di sekitar Mulu, Long Seridan, Nanga Mendamit, Long Lopen, Long Lopeng, Bak Kelalan dan Merarap yang kini bergantung kepada Jalan Balak sebagai jalan perhubungan utama. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg berkata, Kerajaan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan negeri ini terus menikmati arus pembangunan. Ujarnya kerjasama antara kedua-dua kerajaan amat erat di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya yakin bahawa dengan adanya pendekatan sedemikian menerusi konsep keluarga Malaysia, sudah tentu keluarga Sarawak rasa begitu senang sekali untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga Malaysia bagi kita memantapkan negara kita dan terus mempunyai pembangunan yang terkini di negeri Sarawak khasnya. Menyentuh berkenaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak, beliau memberitahu Sarawak berada dalam landasan yang betul dalam memastikan projek infrastruktur penting dibangunkan untuk manfaat rakyat. Saya mengucap tahniah dengan Wang Miri. Kita dah ada raya ke Datuk. Jadi senanglah kita menggunakan jalan raya untuk kita berulang-alik antara Miri ke Sibu ke Miri ke Limbang kelak dan seterusnya Miri terus ke Kuching. Dengan itu insya-Allah matlamat kita untuk menjadi negeri maju berpendapatan tinggi dengan sokongan daripada kerajaan persekutuan dapat kita realisasikan. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu Seksyen Pujut bagi pakej kerja 11 WPC 11
Lebuhraya Pan Borneo LPB Sarawak dijangka akan menyingkatkan lagi perjalanan setelah dibuka secara rasmi untuk kegunaan ramai. Jelasnya, seksyen sepanjang 15.9 km dengan kos sebanyak RM470 juta itu akan memudahkan pengaliran trafik dari lapangan terbang Miri ke Permajaya dan seterusnya ke Kuala Baram. Selain itu, penduduk di sepanjang jajaran iaitu Imat Riam, Miri Central, South Lake Permajaya dan Vista Perdana turut mendapat faedah infrastruktur jalan raya yang lebih baik, selesa dan selamat hasil daripada pembinaan Seksyen Pujut ini. Projek ini yang bermula pada 1 November 2016 turut melibatkan pembinaan 2 jambatan di Sungai Miri dan Sungai Adong dan 2 persimpangan bertingkat. Menurut Datuk Seri Fadilah, Seksyen Pujut merupakan salah satu daripada 3 seksyen di bawah WPC 11 yang merangkumi jalan dari Sungai Tangap hingga ke Jalan Pujut Link. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Petrajaya itu berkata, kemajuan terkini projek LPB Sarawak adalah sebanyak 85%. Sehubungan itu, beliau berharap agar masyarakat bersabar dan terus memberikan kerjasama sehingga projek tersebut siap sepenuhnya dijangka pada suku pertama tahun 2023. Hadir sama Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kehormat yang lain. Berita seterusnya, kerajaan fokus untuk mempromosikan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM dalam kalangan pelajar sebagai kerjaya masa depan mereka. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, program MEITD MySTEM Innovation Challenge akan menjadi platform yang sangat baik untuk guru dan pelajar yang berdedikasi untuk melibatkan diri dalam STEM. Menurutnya, program tersebut akan membangkitkan rasa ingin tahu mereka, memberi inspirasi kepada mereka untuk bertanya soalan, berfikir secara kritis dan menemui jawapan kepada masalah dunia sebenar. Integrating technology and considering design. Why this that is a way forward with STEM learning. The whole world is moving towards this method. This is how the MEITD MySTEM Innovation Challenge program comes into action. The concept of the MEITD MySTEM Innovation Challenge program is to challenge our students further, especially in STEM. In this program, we are looking at students and teachers' profession to unleash new ideas, think deep into the STEM concept, be innovative and creative, think outside the box, making a difference in the actions and solutions. Students will get learning opportunities throughout the program to enhance their skills and capabilities for a team of digital technology experts and STEM experts from STEM and conservation, business center, from music, and listen together. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penutupan bengkel MEITD MySTEM Innovation Challenge di Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak di sini pada Ahad. Katanya MEITD juga mempunyai rancangan untuk melanjutkan program itu di Sibu dan Miri. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Datuk Kamari Afandi, Angkasawan Negara Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukul Al-Masri Syekh Mustafa, Pengarah Yayasan Sarawak Mersal Abang Rosli, Ketua Pegawai Eksekutif YSIS Dr. Eliza Fasliaton, Pengetua YSIS Bahtia Afandi serta rakan usaha sama Universiti Kebangsaan Malaysia diketuai oleh Dr. Sattar Rasul. Paparan berikutnya di Betong.
Satu upacara ringkas serah tapak projek Mesra Rakyat PMR menaik taraf dan membina kawasan tempat letak kereta di hadapan Rumah Panjang Luban Ili Sepauh Betong oleh Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak telah diadakan di Rumah Anyai Manggi, Luban Ili Sepauh pada Jumaat. PMR ini adalah peruntukan daripada Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lau Sancuat. Perancangan asal projek PMR dengan kos RM100,000 di sini adalah membina benteng gabion di Rumah Panjang Luban Ili Sepauh Betong dengan surat tawaran kepada pihak kontraktor bertarikh 6 Disember 2021. Namun di atas sebab-sebab teknikal dan penyelarasan pelaksanaan projek di Rumah Panjang ini melibatkan agensi teknikal yang lain, memerlukan pertukaran di dalam skop kerja. Satu surat tawaran baru telah dikeluarkan bertarikh 1 Ogos 2022 sekaligus membatalkan surat tawaran terdahulu. Projek disangka siap dalam tempoh 12 minggu bermula 12 Ogos 2022 hingga 4 November 2022 yang akan dilaksanakan oleh kontraktor Sri Utama Enterprise. Sementara itu, Tuan Rumah Anyai Magi mewakili para penduduk merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan yang telah bertungkus lumus melaksanakan perancangan projek PMRDC itu walaupun berhadapan dengan beberapa masalah teknikal. Manakala di Sarike, dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sarike telah menganjurkan bengkel kecemerlangan kepimpinan dan kesedaran sivik Ahli Jawatankuasa Aktiviti Kemas Sarike 2022 di Dewan Dayang Bai, Kompleks Komuniti Bintangor pada Sabtu. Majlis telah dirasmikan oleh Setiausaha Politik Premier Sarawak Teng Ung Wu. Antara objektif bengkel itu diadakan adalah untuk meningkatkan kefahaman berkaitan program dan aktiviti jabatan dalam memajukan masyarakat luar bandar serta memberi peluang dan menambah ilmu pengetahuan masyarakat luar bandar agar lebih berdaya saing dan mengamalkan nilai-nilai hidup yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, ia juga bertujuan membentuk ahli jawatankuasa aktiviti kemas yang cemerlang dan terpimpin di samping memberi peluang kepada pengurusan aktiviti kemas untuk membina jaringan kerjasama yang erat di antara satu sama lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.go.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.